Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanur Anizati dan saya ingin membentangkan bab 3 matematik moden tingkatan 5, iaitu matematik pengguna insurans. Bab 3, bahagian 3.1, risiko dan perlindungan insurans. Apakah itu risiko? Risiko membawa maksud kemungkinan berlakunya musibah yang tak dapat dielakkan. Dengan ni kita faham bahawa risiko ni adalah kemungkinan seseorang itu akan mengalami kemalangan ataupun mendapat sesuatu penyakit. Okey, kita berpindah pada insurans. Insurans memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Okey, kita lihat pada kontrak insurans untuk lebih faham apakah itu insurans. Okey, di dalam syarikat insurans dinyatakan bahawa syarikat insurans dikehendaki untuk membayar ganti rugi atau pampasan bagi kerugian yang dilindungi seperti yang dinyatakan dalam polisi sebagai balasan kepada bayaran premium yang dibuat oleh pemegang polisi. Dengan ini kita faham bahawa peranan pemegang polisi adalah untuk membayar premium kepada syarikat insurans dan peranan syarikat insurans adalah untuk membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku kepada pemegang polisi. Okey, berbalik kepada insurans. Mengapa insurans ini memindahkan risiko daripada daripada seseorang individu kepada organisasi insurans? Ini kerana dengan bayaran premium yang dibuat oleh pemegang polisi tersebut akan diganti dengan pampasan ataupun ganti rugi yang akan dibayar oleh syarikat insurans jika sekiranya berlaku kemalangan ataupun musibah. Okey, kita pergi kepada kita bercakap kepada jumlah pembayaran ganti rugi. Jumlah pembayaran ganti rugi tidak akan melebihi jumlah kerugian yang dialami. Apakah yang menyebabkan jumlah pembayaran ganti rugi itu kurang daripada jumlah kerugian yang dialami? Ini disebabkan oleh terdapat satu prinsip di dalam sistem insurans yang kita kenali sebagai prinsip indemnity. Apakah prinsip tersebut? Prinsip tersebut adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian. Ini bermaksud pemegang polisi seseorang pemegang polisi tidak akan menerima sebarang keuntungan daripada syarikat insurans daripada insurans yang dibeli. Okey. Insurans yang kita dapat kenali terdapat dua insurans, iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Insurans hayat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsyuranskan atau bawah keadaan yang ditetapkan. Ini bermaksud yang akan menerima pampasan adalah orang yang diinsyuranskan. Maksudnya jika pemegang polisi itu seseorang pemegang polisi menginsyuranskan suaminya ataupun isterinya, bermaksud isteri pemegang polisi ataupun suami pemegang polisi itu yang akan menerima pampasan. Okay, jika sekiranya pemegang polisi itu menginsyuranskan diri sendiri, maka pemegang polisi lah yang akan menerima pampasan yang dibuat. Okey. Antara risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah kematian, penyakit kritikal dan juga hilang upaya. Hilang upaya ni maksudnya tidak dapat keluar untuk mencari rezeki, tidak dapat untuk menyara hidup. Okey, apakah tujuan insurans hayat ini? Tujuan insurans hayat adalah untuk menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung pada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Ini bermaksud insurans hayat ini adalah lebih kepada
ahli keluarga pemegang polisi. Ya, seperti yang kita tengok, risiko yang dilindungi adalah hilang upaya. Kenapa hilang upaya? Sebab andai kata seseorang pemegang polisi itu tidak lagi dapat mencari nafkah kerana disebabkan oleh hilang upaya, maka menjadi tugas kepada syarikat insurans untuk memberi pampasan kepada ahli keluarga pemegang polisi untuk bagi meneruskan kehidupan mereka. Okey, kita lihat kepada insurans am. Insurans am terdapat 5 jenis insurans am, iaitu insurans motor, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan dan juga insurans kebakaran. Apakah insurans motor? Insurans motor ini memberi perlindungan terhadap sebarang kerugian ataupun kerosakan yang berlaku kepada kenderaan yang berkaitan dengan kenderaan bermotor. Insurans motor ini hanya melindungi kenderaan bermotor. Maksudnya seperti kereta, motor, bas, lori. Okey. Di dalam insurans motor terdapat 4 polisi, iaitu polisi akta, polisi pihak ketiga, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, yang terakhir sekali polisi komprehensif. Sebelum saya terlupa, insurans am ini dia melindungi kerugian ataupun kerosakan harta benda, bukanlah pada diri, bukanlah sebarang kemalangan yang berlaku terhadap diri pemegang polisi, tapi lebih kepada harta benda pemegang polisi. Okey, kita bergerak kepada insurans kebakaran. Insurans kebakaran ini memberi perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Okey, kita boleh berdasarkan pernyataan tersebut, kita dapat faham bahawa insurans kebakaran ini melindungi bangunan. Okey, bangunan. Dan pemegang polisi boleh membeli perlindungan tambahan seperti taufan banjir dan rusuhan. Maafkan saya. Dan rusuhan sebagai perlindungan tambahan. Kita berpindah kepada insurans perubatan dan kesihatan. Insurans perubatan dan kesihatan mempunyai 4 polisi juga, iaitu polisi insurans hospital dan pembedahan, polisi insurans penyakit kritikal, polisi insurans pendapatan akibat hilang upaya dan juga polisi insurans pendapatan hospital. Insurans perubatan dan kesihatan ini, jika kita lihat pada polisi insurans hospital dan pembedahan, syarikat insurans akan memberi pampasan akan membayar kos kemasukan ke hospital dan juga pembedahan yang dijalankan. Kita berpindah kepada insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri memberi perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan hilang upaya atau meninggal dunia yang berpunca secara langsung daripada kemalangan. Ini bermaksud insurans kemalangan diri ini hanya akan memberi perlindungan kepada sesuatu kemalangan diri, kepada sesuatu musibah yang berlaku akibat daripada kemalangan, bukanlah daripada penyakit. Insurans kemalangan diri ini berbeza dengan insurans hayat dan juga insurans perubatan dan kesihatan. Yang terakhir iaitu insurans perjalanan. Insurans perjalanan ini melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan, sama ada melalui darat, udara atau laut, seperti kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja, perubatan dan lain-lain. Ini bermaksud
jika pemegang polis itu membeli insurans perjalanan, dia layak untuk memohon pampasan jika berlakunya jika berlakunya kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, dan juga belanja perubatan. Okey, tempoh perlindungan untuk insurans am ini tidak lama, tidak seperti insurans hayat. Tempoh perlindungan insurans am biasanya 1 tahun ataupun kurang daripada 1 tahun. Okey, premium yang dibayar juga adalah pada satu-satu masa apabila pemegang polisi memerlukan perlindungan tersebut. Seperti kita boleh sebagai contoh, kita boleh lihat pada insurans perjalanan. Insurans perjalanan, premium untuk insurans perjalanan hanyalah akan dibayar oleh pemegang polisi apabila ingin pergi ke sesuatu destinasi yang memerlukan mempunyai risiko yang tinggi. Okey, kita lihat pada insurans berkelompok. Insurans berkelompok ini memberi perlindungan kepada sekumpulan individu, termasuklah pekerja syarikat, murid sekolah dan juga pelajar institusi pendidikan. Okey, insurans berkelompok terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu insurans berkelompok kepada organisasi dan juga insurans berkelompok kepada murid. Insurans berkelompok kepada organisasi memberi perlindungan untuk pekerja sesebuah syarikat, pekerja sesebuah organisasi yang melindungi kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan juga pembedahan. Okey, pekerja syarikat yang majikannya membeli insurans berkelompok ini akan menikmati perlindungan. Maksudnya, dan ini kita faham bahawa premium ini bukanlah dibayar oleh pekerja syarikat tersebut tetapi majikan mereka. Okey, kita lihat kepada insurans berkelompok kepada murid. Insurans berkelompok kepada murid ini memberi perlindungan kewangan untuk murid dari segi kematian, lumpuh, kecacatan dan elang kerusi roda dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Dengan ini kita boleh faham bahawa murid tersebut layak untuk memohon pampasan sekiranya berlaku kematian, lumpuh, kecacatan dan juga sekiranya murid itu memerlukan kerusi roda bagi meneruskan kehidupan seharian. Okey, sebagai contoh kita boleh lihat Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bawah skim takaful pelajar sekolah Malaysia. Ini maksud dengan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan dan juga skim takaful pelajar sekolah Malaysia, pelajar-pelajar boleh menikmati perlindungan yang telah saya sebut sebelum ini. Okey. Sekian daripada saya. Terima kasih.